أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Malam penuh barakah ini dapat lagi kita dipertemukan untuk sama-sama kita duduk di atas jalan ketaatan, iaitu jalan menuntut ilmu. Tambah-tambah lagi, jalan ini adalah jalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mempelajari kalamullah dan juga isi kandungannya. Mudah-mudahan kesungguhan, kesanggupan ini Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa kita buang masa, terus sahaja kita kepada buku tajwid kita, yang pada malam ini kita akan menyambung kembali apa yang telah kita berhenti pada perjumpaan yang lalu pada muka surat 35. Jadi malam ini kita akan sambung kepada hukum bacaan yang kedua, iaitu al-idgham. Kalau tak silap, kita dah sebut sedikit berkenaan dengan idgham. Tinggal lagi kita tak pecahkan idgham itu terpecah kepada berapa bahagian. Baik, apa pun kita buat ulangan. Buka muka surat 35, yang tak ada buku kita kongsi sama-sama, mudah-mudahan dapat manfaat. Al-idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid pula, idgham itu adalah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris dan menjadi kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Maksudnya, nun mati ataupun tanwin saat bertemu dengan 6 huruf idgham akan menyebabkan seolah-olah nun tadi telah menjadi sebahagian besar daripada huruf yang ke-6 tadi. Huruf idgham ada 6. Yang pertama, kalau kita dapat tengok, semacam yang pernah kita sebut hari itu, dia telah pendekkan dengan kalimah yarmalun. Maksudnya ada huruf ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu huruf idgham keseluruhan, ada 6 huruf. Kita tengok syarahannya. Apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu salah satu daripada huruf idgham yang 6, maka dia wajib diidghamkan ke dalam huruf idgham. Bila nun mati bertemu dengan salah satu daripada 6 ni, wajib masuk ke dalam huruf-huruf ini. Menidghamkan nun sukun ataupun tanwin pada huruf idgham yang 6 adalah kerana terdapat persamaan makhraj dan sifat pada huruf nun, dan persamaan sifat dan berhampiran makhraj bagi huruf mim, dan berhampiran makhraj dan sifat bagi huruf-huruf yang lain. Dalam Al-Quran Resam Uthmani, bacaan idgham nun sukun tidak diberi tanda sukun. Maksudnya, kalau kita nampak huruf nun di atasnya tak ada tanda sukun, akan adalah dengung. Cuma dengung tersebut nak kena kenal pasti. Sama ada di ikhfa, sama ada di idgham, sama ada di iqlab. Nak kena cek. Cuma dalam bab yang kita belajar malam ni, dia adalah huruf-huruf idgham, ataupun hukum besarnya adalah idgham. Dengan menggunakan tanwin baris 2 di atas dan baris 2 di bawah, di mana baris kedua di bawah menyimpang, yakni tidak selari daripada baris di atas. Dan baris 2 di hadapan berbentuk 2 huruf waw kecil berturut-turut untuk menunjukkan hukum bacaannya adalah idgham. Sampai sinilah perjumpaan kita yang lepas, yang kita dah syarahkan. Jadi cara nak kenal ataupun perbezaan antara izhar dan juga idgham. Kalau izhar atas nun ada tanda sukun. Kalau idgham atas huruf nun tak ada tanda sukun. Kalau izhar, kalau tanwinnya baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dia garisannya selari. Tapi yang kita belajar pada malam ni dan perjumpaan yang lepas, kalau tanwin dia bertemu dengan huruf-huruf idgham, baris 2 di atas, baris 2 di bawah tidak selari. Dan juga kalau dhammatain, berapa nombornya? 99. Kalau izhar 96, 69. Mana ada 96? 69. Baik, sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu idgham ini terbahagi pula kepada
dua bahagian yang saya yakin di hadapan saya pakar-pakar arif dah tahu dah. Yang pertama idgham ma'al ghunnah. Baik, idgham tadi maksud dia apa? Ma'a bersama ataupun berserta, al-ghunnah dengung. Jadi translate seketui-seketui pun kita dah boleh faham dah. Idgham ma'al ghunnah maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dalam keadaan dengung. Cantik. Ia juga dinamakan sebagai idgham naqis. Artinya memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun dan juga tanwin telah dihilangkan, tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna dua harakat dalam huruf idgham naqis. Faham ke tak faham? Kak Noh boleh tangkap tak? Pada perbahasan ni. Boleh tangkap tak? Ada siapa tak faham? Oh, Mahathir. Faham tak? Kurang faham? Baik, barakallahu fikum. Dia dinamakan idgham naqis. Tengok balik Contohlah, man ya'mal. Kita tulis man ya'mal. Jadi, yang ni nun mati bertemu dengan huruf idgham, iaitu huruf ya, betul. Jadinya kita bila saat memasukkan dinamakan idgham naqis sebab apa? Sebab nun ni dah masuk dalam ya, dia akan jadi mai. Kan? Mai. Tapi dengungnya masih ada. Maksudnya dia masuk tapi tak sempurna. Nanti kita akan dapat tengoklah idgham kamil pula, idgham yang sempurna. Maksudnya dia masuk dalam huruf yang berikutnya, bunyi nun ni langsung tak ada. Tapi dalam idgham ma'al ghunnah ni masih lagi dia ada dua nama kan kita sebut tadi, idgham ma'al ghunnah, satu lagi idgham naqis. Ni nama dia. Kalau tiba-tiba saya kata sebutkan huruf-huruf idgham naqis, kita dah tahu dah huruf dia ada berapa? Ada 4. Kita tak syarah lagi kot, tak sempat nak syarah lagi. So huruf dia ada 4, iaitu huruf ya, waw, mim, nun. Ada orang sebut yauman, ada orang sebut yanmu, tak kisahlah. Yang penting huruf dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 huruf. Dinamakan idgham naqis sebab walaupun nun ini dah bunyi iya, tapi sifat dengung tu masih ada. Sifat dengung tu masih ada. Sebab tu dikatakan dia masuk tapi tak sempurna. Kalau dia masuk sempurna, dengung tu tak ada. May ya'mal sempurna. Tapi disebabkan ada may, itu masih ada sifat huruf nun. Sebab tu nama dia tak sempurna, naqis. Boleh faham tak? Okey, cantik. Tapi sifat dia kod mana pun mesti nak kena ada dengung. Dan selalu saya sebut, bacaan Quran yang solid, bacaan Quran yang cantik, bacaan Quran yang indah saat kita memberi dengung pada huruf-huruf yang sepatutnya. Kalau kita tinggalkan dengung, terus tak sedap. Innallaha ma'as sabirin, tak sedap. Dia mesti ada innallaha ma'as sabirin, baru sedap. Baik. Patah balik. Tapi sifat dengung, memasukkan secara tidak sempurna kerana makhraj nun, sukun dan tanwin telah dihilangkan, tetapi sifat dengungnya masih dikekalkan dengan sempurna dua harakat dalam huruf idgham naqis. Hurufnya ada 4. Kalau tengok dekat sini, sebut sama-sama. Waw, mim, nun, ya. Ia terhimpun dalam kalimah apa dia tulis kat situ? Yanmu. Kalau nak ingat 4 huruf idgham al-ghunnah, ingatlah yanmu. Dalam Al-Quran Rasam Osmani hanya huruf nun dan mim diberi tanda sabdu di atas kerana sifatnya bersama. Sedangkan huruf waw dan ya tidak diberi tanda sabdu di atasnya kerana terdapat perbezaan pada sifatnya. Baik. Buka muka sebelah 36. Sebelum kita syarah idgham bila ghunnah, kita tengok sama-sama contoh pada muka surat 36 tu bahagian bawah. Contoh-contoh idgham nun sukun dan juga tanwin. Kita sebut sama-sama. Idgham al-ghunnah, nun sukun. Ay yafqahuhu hisaban yasira. Jadi nun mati dan tanwin bertemu huruf apa? Huruf ya. Cara masuk dia macam mana? Kena dengung lah. Cara masuk dia kena dengung. Dan dengung ni bukan setakat bunyi dia an yafqahu. Kadang-kadang ada orang faham macam tu. Salah.
Dia ada dengung tapi dia tidak masuk. Betul, Syekh Syam? Kalau saya baca macam ni, an yafqahu, betul ke salah? Dengung ada tak dengung? An ada dengung. Tapi kenapa salah? Sebab tak masuk dalam huruf ya. An yafqahuhu. Sebut. Hisaban yasira. Kadang-kadang ada orang baca hisaban yasira. Salah lah. Walaupun dengung cukup 2 harakat, tapi sebab tak masuk. Pasal hukum dekat sini adalah idgham. Dan idgham maksudnya adalah masuk. Kalau tak masuk tak jadilah idgham. Baik, sambung. Lan nadkhulaha amilatun nasibah. Nun dan juga tanwin bertemu huruf apa ni? Huruf nun. Macam yang kita dah tengok pada syarahan belakang tadi, atas nun dengan atas mim sahaja ada tanda sab. Sebab sifat mereka sama, iaitu dengung. Sebab tu, dia nak bagi tahu kepada kita, bila nun mati bertemu dengan nun, bukan setakat masuk, tapi kena tambah dengung. Lan nadkhulaha. Sebut. Amilatun nasibah. Okey, sekarang kita tengok huruf ketiga, huruf mim. Amman yasha. Baik, nun mati bertemu mim, nun mati bertemu dengan huruf ya. Dekat sini ada 2 kali dengung. Jangan dengung ke hak pertama je, hak kedua tak dengung, tak cukup. Amman yasha. Bisultanim mubin. Min warai. Khairun wa abqa. Saya bagi 5 minit setiap orang cari dalam satu muka surat, dalam setengah muka surat, cari ada tak idgham ma'al ghunnah. Mana-mana muka surat silakan antum pilih. Mana-mana muka surat pilih, tolong dapatkan 1 atau 2 idgham ma'al ghunnah. Kemudian bagi tahu ayat berapa, apa contohnya. 5 minit. 8.20 saya tanya. Banyak ah. Kalau buka juzuk amma, sepah ha. Jangan cakap juzuk amma. Surah Al-Baqarah pun banyak dah. 2 setiap orang tolong cari 2 idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah nun ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Tak susah pun. Siapa jumpa bagi tahu terus. Haris, jumpa dah. Yang pertama. Maksudnya tanwin bertemu dengan barakallahu fik. Lagi satu. Ghadai wa yal'ab. Betul. Tanwin bertemu dengan huruf barakallahu fik. Barakallahu fik. Bagus. Sambung. Kak Nur dah jumpa belum? Belum. Oh, tak bawa spek. Masya-Allah. Mahathir jumpa dah. Silakan. Okey, tanwin bertemu dengan barakallahu fik. Lagi satu. Okey. Barakallahu fik. Tanwin bertemu. Ya, barakallahu fik. Maknanya ini ciri-ciri kita faham lah. Time mana nak kena dengung. Syekh Syam dah jumpa belum? Belum. Okey. Betul. Surah Nisa ke Maryam, surah Ali Imran. Surah apa? Nisa. Nasibum mimma. Betul. Barakallahu fik. Tanwin bertemu mim. Silakan. Siapa lagi? Jumpa dah Kak Noh? Okey. Okey, syukran. Nun mati bertemu ya. Lagi nombor 2. Nombor 2 tak jumpa. Belakang. Dah jumpa dah?
Tanwin bertemu waw. Syukran. Nombor 2. Nun mati bertemu nun. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syekh Syam jumpa dah? Surah At-Tur. Okey. Nun mati bertemu ya. Sambung. Nombor 2. Barakallahu fiik. Okey. Qaum musrifun tanwin bertemu mim. Nombor 2. Tanwin bertemu waw. Syahih. Wa yuqatilukum nun mati bertemu ya. Lagi. Falai yukfaruh. Baik, nun mati bertemu ya. Sini Ustaz. Au kasayyibim. Tanwin bertemu mim. Okey, syukran. Ra'du wa barqa. Banyak tani. Semua ada kat situ kan. Insya-Allah barakallahu fiik. Abang Ridwan jumpa. Silakan satu pun. Ayyu sala wa yufsiduna fil ard nun mati bertemu ya. Syukran. Muka surat 5 tu. Betul. Silakan Syekh Azim. Satu. Nun mati bertemu ya. Syukran. Pak Rahim jumpa tak? Jumpa. Tak apa. Tanwin bertemu mim. Barakallahu fiik. Lagi satu? Ada? Tak ada? Tak apa. Jumpa bang. Jumpa. Syukran. Barakallahu fiik. Tanwin bertemu waw. Satu lagi? Mumaddadah. Syukran. Barakallahu Asri. Sah. Wasyafatain. Barakallahu fiik. Seng. Tanwin bertemu ya. Okey, satu lagi. Satu lagi tak jumpa? Belum lagi. Barakallahu fiik. Belakang dapat. Yahdi may yasha. Nun mati bertemu ya. Okey, syukran. Syahid dah tadi Ada lagi? Dapat, silakan. Wajawahum tijalui. Tanwin bertemu dengan ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jadi itulah dia huruf-huruf idgham ma'al gunna. Yang hurufnya ada berapa? Ada yang tadi bawa ya, ada yang bawa mim. Tak kisahlah, yang penting kita dah faham dah. Jadi maknanya setiap kali nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 4 ini, cara masuk dia kena ada dengung dan syarat utama dia mesti masuk. Pak Rahim, siapa-siapa pun ingat dalam kepala siap-siap kita semua, masuk. Faman ya'mal, dia bukan faman ya'mal, salah. Famai, masuk. Baik. Sekarang kita tengok pada muka surat 36 ayat atas kali itu. Idgham bila gunnah. Idgham tadi maksud dia apa? Masuk. Bila? Tanpa. Maksudnya tak perlu. Gunnah, dengung. Dia juga dinamakan idgham kamil. Kamil ni maksud dia apa? Sempurna. Memasukkan secara sempurna kerana keseluruhan sifat dengung dan makhraj nun, sukun dan tanwin telah dihilangkan dalam huruf idgham kamil, yang mana hurufnya cuma ada 2 sahaja, iaitu huruf ra dengan lam, ataupun dulu ada orang sebut ralla, ra dengan lam. Terpulanglah nak ingat macam mana pun. Yang penting 2 huruf ni kena simpan dalam kepala. Dalam Al-Quran Rasam Utsmani, kedua-dua huruf ini diberikan tanda sabdu di atasnya untuk menunjukkan hukum bacaannya adalah idgham kamil. Masuk tapi tak dengung. Maksudnya sempurna kena masuk. Nun tadi seolah-olah tak wujud pun dalam penulisan. Dalam pembacaan. Dalam tulisan dia wajib ada. Tapi dalam pembacaan tak bunyi langsung huruf nun. Terdapat satu syarat pada idgham. Hendaklah dia terdiri daripada 2 kali. Jadi idgham dia mesti 2 kalimah.
Di mana huruf nun sukun berada di akhir kalimah pertama, diikuti huruf idgham berada di awal kalimah kedua. Jika huruf nun sukun bertemu huruf idgham dalam satu kalimah, maka bacaannya wajib diizharkan. Bacaan izhar ini dinamakan izhar mutlaq. Walaupun nun mati ni bertemu dengan empat huruf ni aseng, kalau dalam satu kalimah tak payah dengung. Dia kena izhar, kena jelas. Contoh dari dekat sini. Kerana dia tidak dikaitkan dengan halqi ataupun syafah bibir. Dalam Al-Quran nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kalimah, hanya 4 kalimah ni sahaja. Sebut sama-sama. Ad-dunya. Satu kalimah betul. So jangan pergi baca ad-dunya. Oh, ustaz nun mati bertemu ya, ustaz kena dengung lah. Sebab tu dekat izhar mutlak ini, atas nun dia letak tanda supaya kita tak usah dengung. Boleh? Kalimah kedua, bunyanun. Tak usah kita baca bui, salah. Kalimah ketiga, qinwanun. Yang terakhir, sinwanun. Jadi ni menunjukkan nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw dalam satu kalimah, dan dia tak jadilah idgham. Dia jadi izhar apa nama dia? Izhar mutlaq. Yang kita belajar pada minggu lepas, izhar halqi. Sebab terkena dengan 6 huruf yang keluar daripada tekak halqum ni. Sebab tu nama dia halqi. Atas sekali keluar huruf apa? Saja nak tanya balik. Ha? Ain. Kak Noh, atas sekali. Huruf apa keluar? Kha. Satu lagi? Ghain. Bawah keluar apa? Tengah-tengah ni. Ain dengan ha. Bawah sekali keluar apa? Besar sangat tu. Macam ha. Dengan hamzah. So batang tekak ni keluar 6 huruf, dan 6 huruf ni adalah huruf sebab tu dia panggil izhar halqi, dia tak panggil izhar halqum. Izhar halqi sebab keluar dekat tengkorak pula, dekat apa ni, tekak. Kat tekak kita. Adapun izhar yang kita baca pada malam ni bukan izhar halqi tapi izhar mutlaq. Jadi ada beza tak sayang? Halqi dengan mutlaq? Ada, betul. Siapa tak faham? Faham? Asri okey. Boleh tangkap Baik. Jadi syarat idgham mesti dalam 2 kalimah. Apa maksud 2 kalimah? Macam kita dah tunjuk tadi ni. Man. Alamak. Tak keluar. Boleh lah. Baik. So man kalimah pertama. Ya'mal kalimah kedua. Jadi nun ni duduk pada hujung kalimah pertama, dan ya ni duduk di awal kalimah kedua. Jadilah dia idgham. Tapi kalau dia duduk dalam satu kalimah, ad-dunya, jadi tak idgham? Jadi idgham ke tak? Sebab apa tak jadi? Sebab satu kalimah, dan atas nun ni biasanya akan ada tanda sukun, dan kita pun bacalah dia dengan keadaan jelas. Ad-dunya, sebut ad-dunya. Qinwanun. Sinwanun. Bunyanun. So tak ada masa kita nak baca ad-dunya, qiwanun, siwanun, salah. Dia mesti sin, sebab atas nun tu ada tanda jelas, faham? Baik, tengok muka surat 36 tu, hak bawah sekali tu. Sebut sama-sama. Nun mati bertemu ra. Mir rahmati. Tak ada masa kita nak baca min rahmati, salah. Muka surat yang sama 36 bawah sekali tu kan. Tawwabar rahima. So bunyi dia apa seng? Bar. Dia tak ada bunyi ban, salah. Tawwabar rahima. Yubayyin lana. Dia tak bunyi yubayyin lana, salah. Masuk tu yubayyin lana. Bimu'minin lana. Okey. Barakallahu fikum. Idgham naqis berapa hurufnya? Idgham kamil? Sebutkan. Ra dengan lam. Idgham naqis? Ya waw mim nun. Barakallahu fikum.
Tengok atas kali itu sebelum kita tukar pergi bacaan Al-Quran pula. Dan bacaan izhar mutlak ini pada nun sukun bertemu dengan huruf waw berlaku dalam dua kalimah, hanya terdapat pada dua tempat sahaja dalam Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh? Kita tak baca Yasin, Yasin, Siu. Kita tak baca macam tu. Kita baca bunyi dia Yasin wal Qur'anil Hakim. Dengung ke tak dengung? Tak dengung. Sama juga Nun wal qalami wa ma yasturun. Boleh? Kat sini je berlaku nun mati bertemu dalam satu kalimah dekat sini. Dua kalimah. Tapi kita kena baca izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Tak boleh baca dengung. Sebab cara ejaan dia Yasina. Dia tak baca Yasinau wal Qur'anil Hakim. Ataupun Nun wal Qur'an. Kita tak baca macam tu. So kita kena senyap. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik, jadi insya-Allah perjumpaan akan datang. Kita akan sambung muka surat 37, iaitu latihan idgham, nun sukun dan juga tanwin. Kemudian kita akan masuk hukum bacaan yang ketiga, iaitu al-iqlab. Ada soalan tak sebelum kita baca Quran? Jelas? Barakallahu fikum. Baik, Syahir, muka surat berapa kita? 65. Ayat? Atas kali. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan, ikut sama-sama bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا Izhar apa? Izhar? Mana? Contohnya? Ad-dunya. Baru belajar tadi ya. Kalau hilang cepat betul kehilangan tu. Sambung. Kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت Baik, dia tak setakat cuts. Dia kena ada cuts. Cuts. Yang ni kita sendiri rasalah. Fa'ahlakat. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun.
Orang pertama baca ayat 116, orang kedua baca ayat 117. Syekh Hisham, fadal, mula dulu. Barakallahu fiik. Bagus bacaan. Abang Faisal, fadal terakhir. Innal ladzi tugh lan tughniya anhum auladuhum syai'a, tak betul. Syai'a, bawah. Bawah lagi. Syai'a. Dengung. Ashabun nar. Ramai-ramai ayat 116 atas sekali dan juga yang terakhir 117. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Hum fiha khalidun. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Baik, saya baca seorang dan kita akan tadabbur. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Baik. Dua ayat yang kita bacakan pada malam ni, Allah Azza wa Jalla nak ceritakan kepada kita ciri-ciri orang derhaka. Yang mana kata Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, barang siapa yang derhaka ataupun kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, sesungguhnya langsung tak memberi impact, langsung tak bagi manfaat, langsung tak ada faedah apa-apa yang terdapat dalam harta dan juga anak pinak mereka. So kalau orang kafir, orang derhaka ni, duit banyak macam mana sekalipun di sisi Allah tak ada makna, tak ada nilai. Begitu juga kalau anak-anak dia ni jadilah sastrawan ke, jadi angkasawan ke, jadi arkitek, engineer yang berjaya sekalipun, kata Allah Ta'ala, lan tughniya anhum, langsung tak ada manfaat, tak berguna untuk diri mereka pun. Kalau kita jadi orang Muslim, kita jadi orang beriman, saat kita ada anak kita juga beriman, ada manfaat tak untuk kita?
Selalu kita kata satu hadis Nabi SAW sebut, ada seorang lelaki mengadu dekat depan Allah Ta'ala, Tuhan, dulu amal aku dekat dunia ciput je. Tapi kenapa hari ni darajat aku diangkat, angkat? Apa jawapan Allah Ta'ala? Bistighfar waladuka laka. Hari ini darajat engkau diangkat disebabkan anak engkau tak putus-putus minta ampun kepada aku untuk dirimu. So kita pun gitu. Bila ada anak, antara benda yang kita nak kena pesan kat anak, bukan hanya setakat jadi orang berjaya dekat dunia, tapi kena bantu kita di alam kubur. Pesan ke anak-anak setiap kali sebelum tidur dan semacamnya, jangan lupa doakan mak ayah, jangan lupakan doakan mak ayah. Sebab itu yang kita perlukan. Bukan setahun sekali buat majlis tahlil, bukan sebulan sekali buat majlis tahlil. Sebulan tu je dia ingat kat kita. Lepas tu tak doa dah. Tunggu pula hari ke-40. Tunggu pula hari 100. Baru nak doa pula. Rugi kita. Anak soleh setiap hari tak berlangsung dalam hidupnya kecuali dia akan sebut Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi orang kafir, kalau dia menjadi kafir, anaknya menjadi kafir, derhaka kedua-duanya, kata Allah Ta'ala langsung tak ada manfaat untuk dirinya. Di sisi Allah tak ada apa langsung. Wa ulaika ashabun nar, yang lebih malang mereka ni menjadi penghuni nar. Neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala paling malang, hum fiha. Yang ni semua orang baca. Hum fiha khalidun. Masuk neraka satu hai. Hai yang kedua yang tak boleh tahan, kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Kalau boleh keluar-keluar, boleh cerita lain. Masalahnya di kafir ni langsung tak boleh keluar dah. Baik. Sekarang kita klaim, Ustaz, saya ada jiran Cina, saya ada jiran Hindu, saya ada jiran macam-macam, etnik, bangsa dan semacamnya. Saya kenal mereka ni lebih baik daripada kadang-kadang seorang Muslim yang kita nak pergi minta bantuan zakat pun leceh. 5 bulan minta pun belum tentu dapat lagi. Tapi saya ada kawan-kawan yang bangsanya lain daripada kita yang Melayu ni, agamanya juga lain daripada kita, tapi mereka ni dermawan. Adakah kedermawanan tadi akan bantu mereka menjelang hari kiamat? Ayat ni jawabnya. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan orang-orang kafir yang mana menginfakkan harta keseluruhan hidupnya. Kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Tak ubah seperti sebuah angin ataupun satu angin yang datang, angin sejuk. Yang mana kita duk anggap musim sejuk ni best sokmo. Kan? Best saja-saja kita duk ingat. Saya pergi, minta maaf sebutlah, kita pergi Korea, kita pergi Jordan, negara yang sangat-sangat sejuk. Turun salji. Siapa kata best? Wallahi tak best. Sebab kita tak mampu nak jaga, nak keluar, nak mandi pun tak boleh. Apa lagi? Nak keluar saja-saja pun paling-paling kena ada 4-5 helai baru selesa. Betul tak? Kadang-kadang kita kata panasnya Malaysia, padahal orang sana pula suka datang sini. Kita pula suka pergi sana. Tapi Allah Ta'ala sifatkan kedinginan angin yang lalu tu menyebabkan perusahaan mereka tadi tu, tanam-tanaman mereka. Sebab Tuhan kata, siapa saja di kalangan kita ni bagi infak, Tuhan akan tumbuhkan satu pokok. Daripada pokok tadi akan keluar 7 cabang. Pada 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji. Betul? So ada 700. 1 sen ke, 1 ringgit ke, 1 dinar yang kita infakkan, Allah akan letakkan satu pokok. Akan jadikan untuk kita satu pokok yang ada 700 biji buah. Jadi bila kita bagi makin banyak pokok ada. Betul? Tapi depa-depa ni pun Tuhan jadikan pokok, tapi pokok tu tak ada manfaat. Sebab datangnya angin sejuk yang menyebabkan tanam-tanaman mereka fa'ahlakathu, membinasakan, hancur lebur macam tu saja. Tadi baru saya tengok dekat Facebook ada satu video, musim sejuk yang teramat sangat, kereta bergerak sendiri atas ais kan. Ada orang duk tahan ke belakang kawan tu sampai ada orang tarik dia, tak usah tahan lagi dah kereta kau, biar dia berjalan terus. Sebab takut-takut kereta tadi akan hempap kau dan kau akan mati dalam keadaan terhempap dalam musim yang dingin. So siapa kata musim sejuk tu best? Belum tentu best untuk kita. Kita duk anggarkan bestnya. Tapi kata Allah Ta'ala, kalau angin sejuk tu sampai, berapa ramai orang mati dalam musim sejuk. Nak-nak yang kena tahanan, tak dapat makan minum, gigil-gigil, mati dalam keadaan sejuk. Bersyukurlah. Kata Allah Ta'ala, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ, aku tak pernah menzalimi mereka, kata Allah Ta'ala. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka itu sendiri. Jadi kita jangan jadi derhaka. Kita jangan jadi kafir. Ingat, kafir ni bukan semata-mata murtad. Tapi kafir ni orang yang tertutup pintu hatinya.
Sebab tu Nabi kata ada lelaki di waktu malam mukmin, di waktu pagi jadi kafir, di waktu pagi jadi mukmin, di waktu malam jadi kafir. Kafir kat sini bukan murtad, tapi dia tertutup pintu hati, tak nak langsung buat ketaatan, tinggalkan, tak nak baca Quran, tak mau qiyamul lail, tak mau sedekah, tak mau main mengaji. Hak ni semua pintu hati tertutup. Na'udzubillahi min zalik. Dan Tuhan kata, kalau jadi macam tu kat kamu, bukan Allah yang bertindak zalim, tapi kamu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Dan Tuhan kata, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tuhan tak suka bagi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Setakat itulah kita punya tadabbur untuk malam ni. InsyaAllah perjumpaan akan datang kita akan sambung ayat-ayat yang berikutnya yang baik daripada Allah Ta'ala. Lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.